Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, para imam Masjid Al-Quddus, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada kali ini kita dapat meneruskan program kita dalam bicara buku, ataupun dalam istilah dipanggil bedah buku, yang diberi nama Rahmat dalam Perbezaan. Tujuan buku ini ditulis dan dikeluarkan sebagaimana yang telah saya sebut di awal dulu, iaitulah untuk memberi kepada kita adab ketika berbeza pandangan dan beberapa kaedah bagaimana menangani masalah khilaf ataupun perbezaan. Sebab kalau kita nak jadikan manusia ni satu, tidak akan jadi. Allah Ta'ala sebut walau sya'a, kalau Allah Ta'ala nak, dia akan jadikan manusia ni satu. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Mana sudah ada. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Tengok dalam muka surat 2. Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maksudnya, dan kalaulah Allah Tuhanmu menghendaki, tentulah dia jadikan manusia itu umat yang satu. Tetapi ketetapan Allah Azza wa Jalla telah berlaku sebagaimana yang ada sekarang ini. Wala yazaluna mukhtalifin, dan kerana itulah mereka terus menerus berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa perselisihan itu berlaku, perbezaan wujud. Nak kata tak boleh berbeza, kena berbeza. Nak kata manusia ni jadi satu, tak mungkin. Wala yazaluna mukhtalifin. Jadi bila sampai di peringkat itu keadaan kita, para jemaah sekalian, maka kita kena hidup di alam realiti, iaitulah di alam perbezaan. Cuma perbezaan itu tidaklah boleh dijadikan alasan untuk berkelahi, tidak boleh dijadikan alasan untuk kita berbalah. Kenapa berbalah ni? Tak tegur siapa, bermasa muka, sebab Tuhan kata manusia ni sentiasa berbeza. Tidak. Contoh-contoh yang akan kita bawa nanti, kita akan lihat beberapa perkara yang boleh katakan wajib ataupun mesti kena ada. Jadi sambungan kita dalam siri ini, tuan-tuan tengok di muka surat 41, dalam bab perkara yang kelima, iaitulah memahami adab dan medan ikhtilaf. Jadi kita tahu kita berikhtilaf ni di mana. Jadi dari sudut adabnya, ada pula saya ada pergi masa bagi tahu saya. Assalamualaikum, saya buat keluar kereta, ada belum? Buka tu. Ada belum kereta, jadi buat berapa kosong di ini dua saya masih. Jadi di antara perkara yang mesti kita kena terima, iaitulah perbezaan yang berlaku di dalam kehidupan kita, juga dalam perkara-perkara apa saja perkara. Termasuklah masalah parking kereta pun khilaf juga kita. Nah, ada orang parking kereta masuk dalam sebab dia nak balik lambat, ada orang nak dia mari ke dalam sebab dia mari
dia mari kemudian. Itu jadi kita kata kita kena mura'ah, kita kena terima kepelbagaian. Jadi sahabat-sahabat kita yang ada keuzuran, dia boleh pergi dulu kan. Jadi dalam perbincangan kita memahami adab dan medan ikhtilaf. Di antara syair yang ditulis oleh seorang pendakwah, dia berjalan ke sana sini dan dia juga telah menulis banyak buku-buku tentang berikhtilaf. Kaifa nakhtalif, bagaimana kita berikhtilaf. Hasil daripada penelitian dia kepada dunia ini, maka dia tulis satu syair, bahastu anil adyani fil ardi kulliha, wajubtu biladallahi gharban wa masyriqah, falam arakal islami ad'a li ulfatin wala misla ahlihi asyadda tafarruqa. Muka surat 41 Muka surat 41. Ini bab yang kita nak baca. Maksud dia, aku telah mengkaji tentang agama-agama dunia semuanya. Maknanya kebanyakan agama yang besar-besar dalam dunia ni dia teliti. Aku juga telah mengembara di bumi Allah di timur dan di barat. Mana kita pergi ke sana sini tengok apa kesimpulan yang dia buat. Aku tidak temui formula untuk bersatu dalam agama lain seperti dalam Islam. Dalam agama kita ni formula untuk bersatu cukup banyak. Tetapi tidak ada pengikut agama lain yang lebih banyak berpecah belah seperti umat Islam. Maka apakah ada umat lain di dunia ini yang memiliki warisan ajaran Islam seperti ini, seperti kita milik? Kita ada Al-Quran. Al-Quran mengajar kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah ajar kepada kita supaya berpegang dengan agama Allah, jangan berpecah. Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang Islam itu semuanya bersaudara. Jadi Allah SWT sebut di antara kejadian manusia itu lita'arafu, untuk mereka kenal mengenali. Itu menunjukkan mekanisme alat untuk bersatu cukup banyak. Hadis Nabi SAW juga banyak yang menganjurkan kepada kita bersatu. Dan sejarah Islam yang semuanya mengajar kita supaya bersatu padu. Ini merupakan asas agama dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dikuatkan lagi dengan arahan dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terhingga banyaknya. Ia juga telah direalisasikan oleh para sahabat dan tabi'in di dalam kehidupan mereka. Itu muqaddimah menyebut tentang kenapa kita mesti tidak berkelahi. Sedangkan dalam realiti umat Islam hari ini terdapat khilaf, perbezaan yang sangat ketara. Permusuhan sesama sendiri dalam sesuatu isu yang dipahami. Mungkin kita berkelahi dalam bab yang kita faham. Bahkan isu yang tidak dipahami sekalipun ditelagahi. Kalau kita tak faham pun masuk campur juga kita. Ini jadi kerosakan berlaku seperti isu agama. Para ulama di kalangan sahabat, dalam tabi'in, coba tuan-tuan tengok dalam siri yang lepas, dalam buku yang ada di tangan masing-masing, boleh tengok sebab-sebab berlakunya ikhtilaf. Ada 9 atau 10 sebab. Mereka berikhtilaf tapi mereka tidak berkelahi dan tidak berbalah. Sebab ikhtilaf itu dengan ilmu. Ikhtilaf dengan ilmu. Jadi dalam isu agama, kalau ikhtilaf tidak ada ilmu, maka dia akan pergi kepada pergeseran dan perbalahan. Bertelagah juga dalam masalah politik. Dalam masalah politik saya pun tak nak ulah lah, tuan-tuan lebih tahu daripada saya dalam bab nak mengulas. Bab mengulas tu tahu belaka, tapi benar nak menyelesaikan masalah pakat kata tak tahu belaka. Itu masalah kita. Di dalam bab pentadbiran dan sebagainya, kita akan cuba mengupas dengan tenang, melakukan perbincangan yang rasional tentang mekanisme berikhtilaf dengan meletakkan asas dan teori-teori yang sesuai untuk menangani masalah ini. Itu dia sudut dia panggil akhlaqiyat al-ikhtilaf. Ini memang ramai orang tulis. Para ulama telah berfikir dan menulis, walaupun dari sudut pelaksanaannya ini merupakan sesuatu yang agak sukar
dalam hubungan kita dengan orang lain apabila berlakunya perbezaan pendapat. Semua orang akan kata, dia kata apa? Mungkin di antara sebab kegagalannya iaitulah ketika mengemukakan adab itu, kita bincang tentang adab ikhtilaf, kita minta orang lain yang berbeza pendapat dengan kita supaya beriltizam, supaya memberi komitmen kepada adab-adab itu dan menghormati pandangan kita. Kita boleh kata, oh, awak kena hormatlah pandangan saya, kan? Sedangkan kita sendiri tidak beramal dengannya apabila berhadapan dengan situasi itu. Kita tidak berhadapan. Maknanya bila orang mari, orang bawa benda-benda yang berbeza dengan kita, kita marah. Tapi kalau kita bawa benda yang berbeza, kita kata pada orang itu, oh, terimalah pendapat. Ini masalah khilaf. Jadi orang panggil sebelah, menggunakan kuasa sebelah pihak. Waktu kita suruh orang guna, waktu kita tak guna pula kepada orang, maka itu di antara sebab. Oleh itu, kita sangat berhajat kepada mengajar dan belajar adab ikhtilaf ini di sekolah, di universiti, di masjid dan lain-lain. Biasanya para jemaah, orang akan buat convention, seminar fiqh al-ikhtilaf, dan macam-macam lagi. Saya sendiri beberapa kali membentang ketah-ketah kerja yang kita bimbang hanya ketah bekerja, kita tak kerja. Benar? Seminar sana, seminar sini, penat dah kita. Hari ini kita cuba bawa isu ni ke dalam masjid supaya dijadikan satu agenda. Imam-imam, para khatib, para pendakwah bincang tajuk ini. Mudah-mudahan bila kita berbincang, kita ingat, oh, aku suruh orang berikhtilaf, beradab, kenapa aku tak boleh beradab? Ini penting. Juga melatih para generasi muda untuk mempraktikkan adab ini agar menjadi budaya dan sekaligus menjadi ibadat. Macam mana pula ikhtilaf itu ibadat? Sebab dia adalah kita nak ajak orang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi keperluan mempelajari adab berdialog dan berikhtilaf ini sangat besar. Adab ini perlu diperlukan oleh para pemerintah untuk menjaga hak-hak semua rakyatnya. Termasuklah dalam undang-undang kita sekarang ini disebut dengan nama demokrasi. Demokrasi ini mesti akan timbul rakyat yang menyokong secara terbuka dan juga menentang tidak menyokong secara terbuka. Jadi kalau kita ambil yang terbuka, yang menyokong kita je kita beri bantuan, yang tak sokong kita sekat dia dengan bagai-bagai akta yang dibuat, yang diubah, yang direka cipta, maka kita kata itu tidak ada adab berikhtilaf. Jadi waktu melaksanakan undang-undang demokrasi, kita kata bebas memilih. Tapi bila orang tak pilih kita ambil tindakan. Itu yang nama dia pemimpin yang tidak mempunyai adab berikhtilaf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjaga hak-hak manusia seluruhnya, termasuklah orang-orang Yahudi dan munafikin yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tuan-tuan kena tahu, Yahudi waktu Nabi kita sampai di Madinah, ada beberapa kabilah Yahudi yang besar. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Jadi puak-puak Yahudi ni mesti Allah Ta'ala dah sebut sifat dia dalam Quran. Yahudi ni perangai tak lekat janji. Tapi Nabi SAW tetap mengambil mereka sebagai warga penduduk rakyat di Madinah. Sama juga dengan golongan munafikin. Apa yang dia tak buat kerana ke Nabi SAW. Tapi Nabi masih lagi tidak menggunakan pendekatan membunuh mereka. Nabi ada wahyu. Allah SWT beri kepada dia, boleh kenal siapa dia munafik, siapa dia mukmin. Tetapi Nabi tidak mengguna pendekatan itu. Maknanya masih lagi memberi ruang kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Demikian juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah menjaga perjanjian ini setelah ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan tahu Sayyidina Ali ditentang oleh siapa? Di zaman Sayyidina Ali lahir dua kelompok yang besar, iaitulah perpecahan yang awal umat Islam. Perpecahan awal daripada mana? Daripada dua kelompok. Satu kelompok yang menentang Sayyidina Ali dikenali dengan nama golongan Khawarij. Tanda nama dia ni, golongan Khawarij.
Khawarij itu maksudnya golongan yang keluar secara terang-terangan menentang pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tapi biasa dunia ni dia akan bertembung. Bila ada orang bangun menentang, timbul satu kumpulan lagi, dia panggil kumpulan Syiah yang menyokong Sayyidina Ali. Cuma Syiah cara dia menyokong, dia panggil menyokong membawa rebah. Istilah orang Melayu, sokong tapi sampai peringkat pemujaan, sampai peringkat mengenepikan yang lain, kita kata tidak. Bila golongan Khawarij ini setelah berkumpul di satu tempat, patut Sayyidina Ali hantar tentera pergi perang, tapi Sayyidina Ali telah menghantar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Khawarij ni jangan main-main, mereka berhujah dengan Quran. Dia ambil ayat-ayat yang menyebut tentang ayat yang memerangi orang kafir, ayat-ayat tentang dosa besar diguna pakai. Ini kita bimbang hari ini golongan-golongan yang menggunakan pendekatan ayat-ayat ini, akhirnya mereka akan jadi ekstrim. Sayyidina Ali telah menghantar Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ali pergi. Ibnu Abbas telah menggunakan pendekatan hujah lawan hujah, Quran lawan Quran. Dia baca ayat Quran, Abdullah baca ayat Quran. Akhir sekali beribu pengikut Khawarij undur balik kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini satu pendekatan. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali tak istihar. Ini pemberontak, ini orang panggil penjahat, ini bahasa-bahasa yang menunjukkan kemarahan. Ali kata, ikhwanuna baghaw alaina. Saudara-saudara kita yang menentang kita. Sayyidina Ali masih lagi menggunakan perkataan ikhwanuna, saudara kita. Sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Letak orang mukmin itu bersaudara. Jadi dia tak mau menunjukkan suatu perpecahan yang menunjukkan mereka ini berat. Ali kata, mereka adalah saudara-saudara kita, ikhwanuna, yang telah menderhaka kepada kita, baghaw alaina. Jadi Sayyidina Ali tidak menyifatkan mereka dengan sifat dan istilah yang buruk seperti kafir, murtad. Mungkin kalau zaman kita ini tambah lagi kafir harbi contohnya. Ali tak guna perkataan itu. Dia guna ikhwanuna. Para jemaah sekalian, kita bila berbeza pandangan orang, kita guna bahasa apa? Ini yang kita kata para pemimpin perlu. Jangan duduk main boneka lah, jangan duduk main macam-macam barwa, berguna perkataan-perkataan yang memang tidak akan mendekatkan saudara kita, menjauhkan ada. Imam Ali juga telah menjaga hak-hak mereka selama mana mereka tidak menentang dengan senjata dan tidak menghalalkan darah sesama Islam. Jadi Sayyidina Ali masih lagi. Adab ini juga diperlukan oleh para ulama untuk menjaga hak para murid. Para ulama jaga para murid supaya dia dapat berlaku adil terhadap mereka, berbaik sangka dengan persoalan yang diajukan, permasalahan serta perbincangan. Jadi tengok, ramai orang hari ini bercakap, dia kata kenapa ada sebahagian daripada para ulama, ustaz-ustaz apa lebay kita ni, bila kita dia bercakap sebut tentang hukum hakam, kalau ada makmum tanya, boleh tak saya nak tahu dalil kepada perkara tersebut? Oh, marah sungguh-sungguh. Awak ni pandai apa, baca Fatihah tak betul, apa kena mengena Fatihah? Itu soalan dia nak tanya tentang ada ketidaksandaran yang boleh dia perkemaskan hujah dia untuk disampaikan pada orang lain, dan juga itu urusan agama. Kalau kita nak kata ini satu sunnah yang mesti dia buat, mana sandaran? Ada Nabi buat, ada para sahabat buat, ada pandangan daripada imam-imam dari ijtihad mereka mengatakan sedemikian. Jadi orang panggil sedap hati. Kita ni kalau tahu sebab, tak sedap hati, nak buat atau orang panggil bersemangat. Jadi biarlah para guru, para ulama juga bersikap adil kepada murid. Seseorang guru hendaklah sentiasa berlapang dada terhadap penuntutnya, mendidik mereka sebagai pelajar yang berfikiran terbuka, bebas memberi pandangan dan mempunyai jati diri. Jadi kita tak nak guru-guru hari ini mengeluarkan murid-murid, dia panggil murid-murid yang dicetak, seperti cetaknya photostat. Hak kita kata, hak tu dia bawa. Nah, kita nak melahirkan murid-murid yang boleh berfikir. Sehingga Sayyidina Ali, Imam Syafi'i
rahimahullahu ta'ala wa radhi anhu. InsyaAllah bila tamat buku tentang khilaf ni, saya akan bawa perbincangan secara terbuka di masjid-masjid gini juga tentang Imam Asy-Syafi'i, hikmah, rahsia kejayaan dalam gerakan dakwah dia, dan juga bagaimana Imam Syafi'i telah ditabalkan oleh para ulama sedunia memberi gelaran kepada Imam Syafi'i sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Pasal tu saya bila cerita tentang Imam Syafi'i, saya kata saya bangga mengaku bermazhab Syafi'i. Sebab gelaran dia cukup hebat, Nasirus Sunnah, Imam Syafi'i sebagai pembela sunnah. Tapi kalau kita tiba-tiba sampai kepada kita sunnah pula, kita pula jadi penentang lah. Macam mana ikut Syafi'i? Syafi'i dikenal sebagai pembela sunnah. Cukup menarik tuan-tuan. Tidak ada imam-imam yang besar, kalau kita kaji tentang mereka, bagaimana metod pengajaran mereka, kita akan seronok. Kita akan rasa, Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak, sehingga itulah, sebab itu dikatakan Imam Ahmad berdoa kepada Syafi'i setiap waktu salat. Orang tanya dia, kenapa ya Imam sampai begini? Dia kata Syafi'i, ni ada dalam buku ni saya sebut, Imam Ahmad kata, waktu sebelumnya datang Syafi'i, kami masih duduk mengutuk kumpulan Ahlul Ra'i, mana pengikut mazhab Abu Hanifah. Orang Hanafi pula kutuk kita sebab mengikut hadis. Akhirnya bila mari Syafi'i, dia gaul di antara dua ilmu. Tuan-tuan ingat, Syafi'i belajar dengan Imam Malik di Madinah, dan guru dia di Hijaz, dia panggil Madrasah Ahlul Hadis. Kemudian dia ditangkap kerana dia dituduh nak menjatuhkan kerajaan Abbas. Maka dia ditangkap dan dibawa ke Baghdad, Iraq. Orang lain dibunuh, dipancung. Tapi Ali, alhamdulillah, dengan kepetahan dia, dengan kebijaksanaan dia, dia lepas. Dan dia duduk di Iraq, di Baghdad. Dia berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah yang mendukung aliran Madrasah Ahli Ra'i. Maka Imam Syafi'i telah membawa kematangan dalam dua madrasah. Pasal tu bagi saya lah, anak sendiri seronok bila kita dapat tengok ada orang yang belajar di pondok, kemudian dia belajar di universiti. Sebab kita tengok dua aliran pemikiran ini mematangkan kita dalam berfikir. Imam Syafi'i bila dia gabung di antara Madrasah Ahlul Hadis dengan Madrasah Ahlul Ra'i, dia telah mengeluarkan satu madrasah lain, iaitu sehingga dia dikenal sebagai Imam Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Panjang cerita dia, tunggu kepada tajuk Syafi'i nanti. Jadi para ulama bukan sebagai seorang pelajar, kita nak melahirkan pelajar yang berjiwa besar, yang melahirkan pelajar yang memahami apa yang dia belajar. Imam Syafi'i kata apa dalam cerita tadi? Imam Syafi'i bagi tahu kepada anak murid dia, kalau kamu faham apa yang kami kata, mu tahu apa yang kami kata, mu faham, ataupun kamu tidak faham, jangan ambil apa yang aku kata, tapi kamu kaji apa sandaran yang aku kata. Dia nak murid-murid dia bila bercakap nanti, dia bukan nisbah kepada Syafi'i, tapi dia nisbah kepada sunnah, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil berjiwa besar. Tapi kalau kita jadi guru hari ni, nak mencetak murid-murid pergi mengajar, ni semua ni awak murid saya, kalau awak mengajar, sebut je apa yang saya kata. Seronoklah kita tak? Masjid tu sebut nama kita, masjid ni sebut nama kita. Tak. Imam-imam tidak mengajar murid-murid dia sedemikian, bukan sebagai seorang pelajar yang hanya mengikut telunjuk semata-mata dan 100% berada di bawah pengaruh dan ideologi gurunya. Ini semua demi melahirkan pelajar-pelajar yang bijak berfikir, bukan yang pak turut yang lemah pemikirannya. Ini kita bimbang hari ini, pak turut yang lemah. Seorang bapa juga memerlukan adab ini untuk menyelami ke dalam hati anaknya. Kita ni ayah, faham tak faham jiwa anak. Kalau anak cakap sikit, mu budak lagi, apa tahu. Kita tak buka telinga untuk anak kita berbicara. Kita seronok ya, mu tahu apa. Aku makan garam dulu. Pasal tu naik mudah kena darah tinggi dah. Sibuk dengan garam yang kita ni dah. Orang makan dah. Jangan bahaya dia kata. Kalau anak cerdik kata patut ayah darah tinggi pun makan garam banyak. Bukan soal makan garam, soal ilmu. Jadi bapa perlu pada adab ikhtilaf ini untuk menyelami ke dalam hati anaknya, memberi kemaafan terhadap anak yang berlainan pandangan, dengan mengingati bahawa anak yang masih kecil akan menjadi dewasa pada masa hadapan. Anak,
kita ni berbeza pandangan, tapi kamu jangan gopoh, kita ada kematangan, nanti kamu jadi orang tua, kamu juga akan berfikir. Dan tidak menjadi kemestian seorang anak itu, baik laki-laki atau perempuan, untuk menjadi salinan asal kepada ibu atau bapanya. Mungkin dari sudut rupa mungkin sama, minat makan mungkin sama, bahkan setiap anak itu adalah satu individu yang mempunyai rupa, ciri-ciri, sifat, perwatakan dan pemikiran yang tersendiri. Maka adalah satu keperluan yang amat penting untuk semua pihak memahami adab berdialog dan berikhtilaf. Jadi ayah pun kena dialog dengan anak-anak. Mungkin tuan-tuan ingat khutbah yang dikeluar oleh Majlis Agama semalam, hari Jumaat, iaitulah tentang bahaya dadah. Ingat tak? Bila kita fikir, kenapa, sebab-sebab di antara, bukan semua sebab, tapi di antara sebabnya kerana kecuaian bapa untuk berinteraksi dengan anak-anak. Nak bercakap, ayah tak buka pintu, tak buka telinga. Bila bercakap, asyik kena condemn, kena marah. Tak ada ruang untuk berikhtilaf, berbicara. Akhir sekali budak ni membawa diri terjebak dengan apa yang terjebak, wal'iyazubillah. Jadi ayah kena buka dengar apa yang anak dia nak cakap. Tak boleh kita guna kuasa diktator, tidak ada diktator walaupun dalam keluarga. Baik, kita pergi kepada itu keperluan adab al-ikhtilaf. Medan perbincangan. Kita mesti menjedari realiti semasa hari ini yang disebut zaman langit terbuka. Hari ini orang panggil zaman langit terbuka. Dunia tanpa sempadan. Alam cyber. Apa lagi orang panggil? IT. Berapa nama lagi? Globalisasi. Sebutlah nama berapa pun, itulah dunia yang kita hidup sekarang. Generasi Y, generasi apa yang ada ni, ini alam mereka. Jadi kita nak didik orang ini, masyarakat ni, kita kena didik mengikut perkembangan alam dia. Jangan didik macam orang lain. Sebab zaman kita dulu, permainan yang kita main dulu, mungkin tak valid dah bagi anak-anak lagi. Pihak muzium pun buat permainan tradisi dah benda tu. Main decok, main coh, apa lagi? Coh. Itu dia panggil permainan tradisi sebab anak kita tak main dah benda tu. Jadi bagaimana kita nak menangani, nak mendidik anak-anak macam ni, maka ilmu alam internet ini perlu dikuasai. Sebagaimana dalam cerita yang saya sebut di sini, dikatakan seorang khalifah nama dia Bishr bin Marwan, seorang yang sangat meminati burung, hidup main burung, terbang sana sini. Satu hari burung dia terlepas. Dia punya menggelabah, kelang kabut dia istihar kepada tentera dia, minta semua pengawal tutup pintu kota. Kan zaman dulu kota tu maknanya pagar keliling bandar, tak boleh keluar. Pengawal berlarilah tutup pintu. Tapi dalam ramai-ramai itu ada pengawal dia yang cerdik, dia kata, tuan, yang terlepas tu burung ke kuda? Dia kata burung. Habis buat apa tutup pintu? Burung tak terbang ke bawah, dia terbang ke atas. Tengok, kita hari ni ramai anak ibu bapa kata, anak saya terkawal, dia tak berkawan dengan orang, dia duduk kat rumah ya. Tapi kita pun tabik lah. Satu dimensi nampak hebat, tapi bila kita aju soalan, kat rumah ada apa? Semua ada. Internet ada, wifi ada, gadget, alat-alat gadget ada. Kita kata itu bukan sayang kepada anak. Itu keracunan pemikiran yang lebih dahsyat daripada anak kita. Duduk kawal ni pun kita duduk jaga, duduk didik, duduk kawal, tiba-tiba bila orang mari kat rumah, angkat tangan, Ultraman dia. Subhanallah, bila budak ni belajar dengan Ultraman, malu mak ayahnya buat dia anak. Tengah nak ambil gambar, bila tengok dalam gambar, anak duduk kadah tangan dah. Ada kat belakang tu nak kata apa? Ini pengaruh yang begitu dahsyat. Maka inilah zaman globalisasi yang tidak dapat disekat dan dikawal lagi. Internet, parabola dan pelbagai kemajuan teknologi lain mengakibatkan kerajaan mengatakan mereka juga tak terkawal. Menteri multimedia tidak mendapat mengawal. Nak kawal macam mana? Maka yang boleh kita kawal di sinilah para jemaah sekalian, iaitulah kita kena kawal dengan didikan dan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, orang tak akan buat maksiat. Walaupun dia boleh akses di hujung jari dia, nak tengok apa?
Bahaya kita, handphone kita ni semua benda boleh tengok. Nak tengok ceramah, alhamdulillah ada ceramah. Nak tengok hak lain, hak melompat, ada tak ada? Ada belaka tak? Sebab itulah bila orang panggil ada program-program maksiat, cepat tersebar dengan iklannya, dengan macam-macam benda. Jadi kita nak kata apa? Jadi para majlis perbincangan manusia hari ini sama ada yang rasmi atau tidak rasmi. Hak rasmi itu hak pihak kerajaan. Hak tak rasmi itu hak kita duduk main, dia panggil kedai kopi Alamaya. Dia tak pergi mana pun, duduk rumah dia je. Tapi dia masuk dalam kedai kopi Alamaya ni, dalam grup. Saya tak tahu nak kata. Tuan-tuan cuba buka handphone masing-masing. Paling kurang mungkin kita ada 5 grup. Ada tak? Hak sekolah ada lagi. Hak universiti. Saya tengok seorang kawan kata, ni grup apa ni? Oh, hak sekolah rendah. Kumpul balik. Daripada sekolah rendah, menengah, universiti, tempat kerja, hak ahli masjid. Geng apa lagi? Boleh kata 5 ke 10 grup ada. Berapa banyak kita punya maklumat yang kita terima yang betul, yang tak betul, wallahu a'lam. Maka penuh dengan percanggahan dan kecelaruan pemikiran, kata mengata serta tuduh menuduh antara satu sama lain tidak terkawal. Tidak kira dalam perkara yang mereka yakin atau tidak ada dalil sama sekali. Tak kira nak sebar aja. Nah, orang hak jenis minat kat agama, cara kau sebar maklumat. Lepas sebar dia tanya kat bawah, betul ke benda ni? Siapa nak jawab dalam grup sekolah awak? Jumpa-jumpa dengan ustaz mari pula dia tanya hadis palsu ni. Bukan satu kat palsu main-main, palsu 100%. Subhanallah, kita duk sebar. Siap ngai mata dah gambar tu. Sedih cerita. Tapi tengok-tengok cerita tidak betul. Nak kata apa? Semuanya dicampuri dan diulasi. Kita ulah belaka tanpa memikirkan kesan dan akibatnya menurut syariat Islam. Fenomena ini menular bebas, terutamanya di internet seperti di ruang komentar. Allahu Akbar. Komentar ni takut sungguh kita. Sekali kita letak benda-benda, dia komen bawah tu macam tak ada harga manusia ni. Dia bagi. Laman sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, semua perkara dibincangkan dan diulas tanpa mengira ilmu dan kelayakan seseorang itu dalam topik atau sesuatu tajuk berkenaan. Suasana ini menyebabkan masyarakat tidak lagi menghiraukan ruang permuafakatan, ittifaq yang boleh menyatukan ummah, sebaliknya menggunakan seluas-luas ruang-ruang yang ada untuk berikhtilaf, bercanggah fikiran dan saling menyalahkan. Kesan daripada pemikiran ini, maka lahirlah perbincangan negatif di media elektronik dengan begitu meluas sekali. Antara contoh yang boleh dikemukakan, jadi contoh ini kita kumpul daripada pelbagai media yang ada. Dia kata apa? Jika kamu bukan bersama kami, bermakna kamu menentang kami. Kalau awak tidak sekali dengan kita, mana awak lawan kita? Walaupun dia hanya sikit je perbezaan. Atau dengan kata lain, sama ada sifar atau 100%. Mu nak sekali dengan kita, sokong semua. Main khilah-khilah tak ada. Jadi down seorang ni. Sebagai apabila terdapat sedikit saja perbezaan pendapat, seorang kawan sebelumnya akan terus dianggap sebagai seorang lawan atau musuh. Habislah. Saya dengan dia tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah. Kalau orang pergi cek balik, apa masalah sebenarnya? Sikit sangat ya. Nah, saya kata tak boleh, dia kata boleh. Contohnya kita kata perbezaan dalam bab solat sunat, dalam bab puasa sunat. Ada orang kata boleh gabungkan puasa sunat Syawal dengan qada. Yang orang lain kata tak boleh, ustaz saya kata tak boleh. Kelahi dua ni putus hubungan. Kadang-kadang hodok kelahi tu kalau tanya betul, puasa ke tak mu ni? Tak juga. Tak juga. Baru ni saya pergi satu tempat, berlaku penentangan yang hebat tentang bilangan solat tarawih, rakaat tarawih. Siapa dia buat 8, bukan tarawih. Kata berat. Tak buat langsung tak apa kali. Kena 20. Jadi imam tak apalah, mengko ramai-ramai majoriti nak 20, kita buatlah 20. Meraihkan kehendak masyarakat. Jadi waktu solat Isya ada 5 saf penuh. Kalau masjid kita 5 saf ramai dah ni. 8 rakaat tinggal
tak apa setengah dah. Lepas 10 rakaat tak sampai sebari, tak sampai satu sah. Giling kepala imam. Yang kita nak perang satu kampung tadi sebab nak mempertahankan 20, kemana pergi pejuang-pejuang 20? Itu masalah. Yang pentingnya kita nak balah bulan Ramadan. Tu besar sekali. Boleh kelahi tak apa. Oh, kita menang. Imam telah mengalah salat 20. Jadi kenapa kamu tak tutup, tak jaga pintu? Nak balik, naik. Nah, kita dah pertahan 20, kenapa lari balik? Subhanallah. Nah, ini masalah yang timbul. Kita kadang-kadang berkeras dalam masalah-masalah yang boleh berlembut, tapi berlembut dalam masalah yang patutnya dikeras. Contoh yang kedua, tidak boleh membezakan antara tajuk perbincangan dengan personality. Orang bincang tajuk begini-gini. Contohnya, hadis ni tidak sahih. Ustaz ni kata, sepatutnya kalau awak ada ilmu, bahaslah di mana tak sahihnya. Ulama ni kata gini, Ibnu Hajar kata gini, Imam Nawawi kata gini, bawa ke muka dalil kat bawah tu, biar penuh ruang. Tapi apa jadi? Sesuatu isu yang dibincangkan ada kalanya bertukar menjadi serangan ke atas peribadi seseorang yang semuanya dicampur aduk. Dia tak bincang ilmu yang dikemukakan oleh orang tu, tapi yang dia kutuk peribadi. Oh, saya kenal orang ni begini, apa masalah? Jadi daripada perbincangan satu benda ilmiah pergi bincang kepada menyerang peribadi, kita mengatakan ini sangat tidak beradab. Sangat tidak beradab. Jadi kalau kita nak kritik masalah, tegur masalah tidak jadi masalah. Berapa banyak para ulama rahimahumullah taala dia tegur manhaj yang dibawa oleh orang tu, tapi dia tak cerca orang. Dia tak kata orang ni begini. Kita hari ni oleh kata kita tidak ada ilmu nak berbincang, maka kita serang orang. Akhir sekali waktu ambil cerita-cerita yang memang tak betul. Oh, ustaz ni sebenarnya, tersedak tu tulis tak? Sebenarnya kami tahu dia daripada muda lagi. Masalah gini masalah. Dah kalau ada masalah tunjuk bukti. Hatu burhanakum, tak ada bukti, cuma dia cakap sedap. Yang ketiga, tiada etika dalam penggunaan bahasa. Suatu perbincangan ilmiah yang sepatutnya menggunakan bahasa yang baik, sopan dan rasional. Al-mujadalatu billati hi ahsan, Allah Taala sebut dalam Quran, telah bertukar menjadi perbalahan yang dipenuhi dengan sumpah seranah, caci maki, kata mengata dan label-melabel. Label yang paling kuat sekali. Oh, kalau beza sikit, ustaz ni ada selalu dia punya brand. Cok sirim naik selalu. Hujah tak jawab. Jadi ini dipanggil medan ikhtilaf kita cukup besar. Yang keempat, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali dan lain-lain ulama rahimahumullah, sekiranya kemenangan dalam suatu perbincangan itu dikira dari segi kekuatan suara, tempikan, sumpah seranah dan caci maki, pastilah ia akan berpihak kepada golongan jahil. Fuak jahil ni benar, sebab dia ramah, laik dia pun banyak tak, cakapan dia berkuat, orang yang benar ni diam, maka dia kalah. Tetapi kemenangan ada sebenarnya pada berhujah yang penuh dengan rasional, yang penuh dengan hujah, bukan dengan tempikan. Tanda kat bawah ni kata-kata menarik daripada ulama. Tepat sekali bidalan yang mengatakan gerobok yang kosong, gerobok kereta api lah, kalau bunyi kuat tu, gerogongan tu lebih kuat bunyinya daripada gerobok yang penuh. Betul tak? Acik hidup saja kereta api tengok. Kalau mari kokang bunyi tu kita tengok kosong rupanya. Kalau hak penuh ni bunyi ketih gitu ya. Jadi kalau hak bunyi kuat tu seria orang tu tanya khabar, kata belajar mana dia ni. Akhir sekali bukan hujah dijawab, dipertikaikan. Ustaz tu ngaji mana? Ada sanak kau tidak? Allahu akbar. Letih kita nak jawab tu. Duk main sanak pula dah. Saya kata kalau setakat bagi sanak foto state, boleh dah kutip kita pun. Tapi biar bersanak tu biar betul-betul kita memahami apa yang kita bawa, apa yang kita terima, apa yang kita belajar. Jadi di antara kerusakan yang berlaku bersifat individualistik, iaitulah al-ananiyah, bahasa Arab kata, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, ma qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Apa yang aku sebut itulah yang betul, aku tak ajak kamu kecuali ke jalan yang benar. Jadi dia marah kepada Nabi Musa AS, Musa tak betul. Seseorang itu hanya berpegang pada pandangan dan pendapatnya semata-mata, walaupun ia bukan satu dalil daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma' ulama, hanyalah pendapatnya sahaja yang mungkin betul atau mungkin salah. Jadi kita tak boleh letak begitu. Dalam agama kita sudah ada mekanisme yang telah digariskan
yang telah digariskan oleh para ulama, ulama yang telah menggariskan. Siapa kata kita tak nak ambil pandangan ulama? Ulama yang menggariskan, hukum kita berdasar kepada Quran, hadis, qiyas, ijma' dan qiyas, dan lain-lain lagi hukum yang dikhilafkan oleh para ulama. Jadi ketetapan yang tidak dapat diubah lagi, baginya pendapatnya betul dan tidak mengandungi kesalahan langsung, manakala pendapat orang lain adalah salah dan tidak boleh diterima terus, terlalu lantang dan berani dalam menjatuhkan hukum. Jadi masalah-masalah yang memerlukan penelitian terperinci dan sepatutnya dibincang oleh para ulama besar dan organisasi fatwa yang berkelayakan, tidak harus dicampuri dan dibahaskan oleh bukan ahlinya. Anda ingat dalam satu kes isu istihalah. Istihalah ni penggunaan bahan-bahan yang tidak halal. Bila berlaku transformasi, pertukaran benda tu, maka ramai di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab lain yang menerima, mengatakan benda tu boleh diterima. Khususnya dalam isu kita kan, macam ubat-ubatan, dalam masalah vaksin, dalam masalah apa. Patutnya ahli-ahli fatwa antarabangsa berbincang. Dan memang sudah berbincang pun. Tapi mari puak kita hari ni apa dia? Tetapi pada hari ini dengan mudahnya kita boleh dapati tulisan-tulisan yang memutuskan hukum seperti dalam khilafiyah ini. Dia kata apa? Si fulan tidak ada nilai di sisi Allah. Sedap dia. Dia tu tak ada harga sikit abuk. Tak ada harga. Kalau dia seorang Muslim, sudah banyak harga dia. Ni apa lagi dengan talibul ilmi, penuntut ilmu yang menghabiskan masa bertahun-tahun untuk mendapat pengajian. Tiba-tiba kita kata tak ada harga apa dia tu. Lihatlah betapa beraninya orang ini ke atas Allah dan hamba-hamba yang saleh. Dia boleh kata manusia ini tak ada harga. Apabila matinya seorang tokoh, dengan senangnya mengatakan si fulan itu telah pergi ke neraka Jahannam. Ada seorang ulama Arab di Mesir mati. Waktu tu kami sedang belajar, naik kereta Arab ni, biasa orang panggil kereta kambing. Pasal belakang dia tak kambing, depan dia tak kita kan. Kereta van tu, van. Orang panggil van tu lah. Jadi kereta kambing. Jadi keluar dalam berita Syekh fulan mati. Ada hak jawab, dia kata ila jahannam wa bi'sal masir. Subhanallah. Jatuh hukum lalu. Orang itu telah pergi ke neraka Jahannam, sejahat-jahat tempat kembali. Kita kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kamu telah ambil ilmu daripada Huzaifah ibn Yaman yang diberi maklum oleh Nabi beberapa orang munafik di Madinah, kita boleh ambil benda tu? Tak. Jadi kita bukan Huzaifah dan tidak ada lagi orang yang punya maklumat seperti Huzaifah, mana pada ketika itu jangan sekali-kali kita bersikap sedemikian. Masalah yang bab yang keenam, khilaf suatu keluasan. Ini tajuk kita ni, khilaf rahmat dalam perbezaan. Mana khilaf tu luas. Yang kita kata kalau ada khilaf masalah, tidak. Pasal itulah mula-mula saya balik belajar. Apabila diberi ruang untuk saya berbentang ke takhrijah dalam wacana-wacana dalam seminar, ana akan menggunakan pendekatan membawa, dipanggil muqaranah al-mazahib. Membuat perbandingan mazhab-mazhab dalam fiqh. Mazhab ni kata begini. Jadi timbul orang kata kenapa duk main mazhab-mazhab ni? Kita tidak bermain, kita berbincang. Ada orang kata main. Jangan bermain, jangan diajar masyarakat bermain dengan dalil. Kata siapa dia suruh main dengan dalilnya? Kita suruh memahami dalil. Itu beza di antara dua cerita, memahami dengan bermain. Jadi bila kita ada maklumat mazhab ni kata begini, mazhab ni kata begini, di saat kita terdesak, kita teringat, pada pandangan dalam mazhab begini dengan dalilnya yang begini. Luas tak luas dunia ni? Luas. Tapi kalau kita tahu satu lorong je, tak boleh buat, sempit kita. Tuan-tuan yang hari ni, sekarang ni musim haji. Tuan-tuan ada yang dah pergi haji, yang baru nak pergi kan, ada lagi kursus saja, tak dapat kota apa ada, 3 kali kursus dah. Tak apa, saya kata 3 kali kursus lagi faham. Dia kata tak faham lah ustaz, serabut kepala nak faham lagu mana je. Kalau dapat kota baru faham betul-betul. Sudah juga ayat dia pun tak. Jadi di antara benda yang menjadi keluasan kepada kita, iaitulah dalam masalah haji. Masalah haji, bila nak pergi Mekah, kita diajar oleh pihak tabung haji. Tabung haji ni kira pihak kerajaan Malaysia lah, mewakili, supaya belajar fiqh perbandingan mazhab yang mengatakan tidak batal wuduk sentuh perempuan. Suka tak suka kita dapat belajar ni? Suka. Waktu kita pergi tawaf, biasa je berjalan. Orang langgar,
saya dah pegang dengan mazhab tak tahu itu. Seronok. Ada keluasan. Sampai di Arafah daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina, mazhab Syafi'i kata lepas tengah malam boleh berangkat. Hanafi kata lah, esok angkat. Kata di para ulama, membayangkan kalau semua berangkat malam tu pukul 12 malam, betapa jam jalan. Tapi kita berangkat dulu, orang Hanafi tidur. Kita pergi, dia tidur. Kan jalan tu bagi kira rahmat tak rahmat. Ini kata khilaf satu keluasan. Kita jangan kata khilaf itu mencelaru. Bagi saya khilaf bukan celaru. Yang celarunya bila kita tidak memahami khilaf. Kita yang mencelarukan kita. Itu silap. Jangan celaru. Allahu Akbar. Tengok, khilaf ala sunnah, ketetapan Allah yang tidak dapat dielakkan. Manusia berbeza dari segi rupa, warna, bentuk, bahasa, kaum, kabilah, pemikiran, cita rasa dan sebagainya. Tak ada orang sama. Kita dengan anak kita pun khilaf. Ayah minta TO, anak minta apa dia? Melu. Beza dah. Kawan kita, rapak kita, mak budak-budak ni minta air oring pula dah. Itu mana? Dia kata duk bandingkan makan. Tidak, nak ceritanya khilaf tu berlaku dalam semua perkara. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Arti di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan langit dan bumi serta berlainan bahasamu. Bahasa kita berbeza-beza. Kita dengar dia hok pelik-pelik, cakap apa pelik dia ni? Kita orang Arab ke orang putih dengar kita cakap, serah tak pelik ke? Dia pecelik betul. Bahasa apa ni? Macam buruk cakap bunyi pelik-pelik. Kita kata orang kata kita juga. Ikhtilaf al-sin. Wa alwanikum, dan berbeza warna. Orang Afrika dengan warna Melayu, orang putih warna lain, orang Melayu campur warna. Jadi sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Siapa dia tahu, maka orang ni dapat memahami betapa agungnya, besarnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia boleh buat satu benda. Ingatkan orang pergi tanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia kata, Syafi'i, saya nak dalil ada Tuhan. Dia ingat kau Imam Syafi'i akan bawa Quran, bawa hadis hujah ni. Enggak, Imam Syafi'i hafal Quran. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, dalil ada Tuhan itulah daun tut. Kena daun tut. Tut ni macam buah ceri gitulah, merah-merah tu. Bahasa orang putih apa tut ni? Arab kata tut, tut lah tak? Warna merah tu lah, buat air sedap. Dia kata daun tut jadi dalil ada Tuhan. Ya. Mu tengok siapa dia makan. Kalau ulat mari makan tut, dia jadi dia keluar benang. Keluar sutera, ulat sutera. Kalau lebah mari, dia keluar madu. Kambing mari, keluar tai, contohnya. Maknanya berbeza-beza. Jadi kata Imam Syafi'i, itulah tanda daripada pokok yang satu tetapi dia punya hasil berbeza. Itu tanda adanya Allah Azza wa Jalla. Klik saja kawan tu. Ini hujah. Allahu Akbar. Jadi perbezaan. Dalam ayat yang surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ni para jemaah tulis itu. Surah Al-Hujurat iaitulah surah akhlak. Bagi analah menjadi kewajipan kepada kita ahli masjid tadabbur surah Al-Hujurat. Biar boleh 10 kali khatam. Khatam bulan ni, sambung bulan depan pula. Sebab surah Al-Hujurat ni surah mengajar kita adab. Kalau boleh kita pakai hafal surah Al-Hujurat. Zaman kita hari ni sangat-sangat mustahab. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ayah daripada laki-laki perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Li ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Surah Al-Hujurat 13. Kata ulama, Allah Ta'ala tak sebut li ta'araku, untuk kamu berperang. Tidak. Asalnya untuk kamu kenal mengenali. Tapi apa nak buat? Kata seorang penyair, kita belajar syair sikit. Takhalafan nasu hatta lattifaqa lahum illa ala syajabin wal khulfu fi syajabin. Faqila takhlusu nafsul mar'i salimatan wa qila tashraku jismal mar'i fil atabi. Manusia sentiasa berbeza sehingga tidak ada kesepakatan di antara mereka. Tak boleh nak sepakat lah.
kecuali di atas kematian. Semua setuju kata kita akan mati, itu ittifaq. Tetapi masih lagi berikhtilaf bagaimana dia berlaku. Kita mati ni macam mana cara? Khilaf. Ada yang mengatakan jasadnya mati tapi ruhnya hidup. Ada yang mengatakan kedua-dua jasad dan ruh juga mati. Maknanya khilaf lah situ tu. Ini kita tak nak bincang, kita suruh doktor bincang ni. Tak, mati itu ruh kau macam mana? Tertegaknya alam ini dan kekalnya kehidupan dunia ini bukan semata-mata untuk kumpulan atau golongan tertentu saja, tetapi jika tidak, nescaya golongan tersebut yang terpilih akan menghapuskan semua golongan lain. Tetapi kerana masing-masing punya hak kehidupan sendiri, maka tiada yang berhak untuk memusnahkan orang lain. Jadi kita ni ada hak belaka, hak hidup. Sampai peringkat orang tanya, kalaulah budak ni dilahirkan memang cacat dah dia tu, dengan macam-macam masalahnya, nak ubah dia tu beratus ribu habis, pasal kuna kutip remah sana sini, boleh tak kita bunuh dia? Itu masalah. Jawabnya tak boleh, kena ubat juga dia. Itu ujian Allah SWT ke atas kita. Maknanya hak kehidupan manusia itu tak boleh kita nak nyahkan orang begitu saja, kecuali yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang menentang Islam secara terang-terang, itu lain cerita, yang disebut dengan nama kafir harbi yang berperang dengan kita. Maka setiap umat mempunyai kehendak yang berbeza dengan umat yang lain, hatta individu yang seorang pun mempunyai kehendak yang berbeza-beza dan berubah-ubah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa inni wallah insyaallah la ahlifu ala yamin thumma ara ghair khairan minha illa kafartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Apa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, aku bersumpah demi Allah, dan insyaallah aku bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian aku tengok ada yang lebih baik, maka Nabi kata aku akan bayar sumpah aku dan akan buat yang terbaik. Kata ulama, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sanggup mengubah pendiriannya walaupun setelah bersumpah, jika mendapati ia kurang tepat dan mendapati ada yang lebih baik daripada sumpahnya. Jadi maka izinlah para pengkaji mengatakan, manusia yang tak nak berubah ni siapa dia? Manusia yang tak nak berubah. Kita bagi tahu lah apa hujah sekalipun, dia kata aku tak usah duk cakap lah, tak akan berubah. Jadi ada yang mengatakan orang yang tak nak berubah ni ialah orang yang merasai dirinya sudah sempurna. Nak ubah apa lagi? Kita sudah perfect, kita sudah sempurna, tak ada ubah. Itu satu penyakit yang masalah pada kita. Tapi kalau kita tahu benda tu benar, tak mau ubah juga. Yang kedua, ciri-ciri orang yang takabur, kerah kepala. Sama ada dia rasa dia sempurna atau dia kerah kepala, itu masalah. Jadi ada juga yang mengatakan orang yang tak mau berubah ni, iaitulah tarah dia seperti mayat, kerana mayat je yang tak boleh berubah, kena orang ubah dia. Wallahu alam, itu dia panggil perbincangan. Maka di dalam kita berikhtilaf, mesti di sana ada belas kasihan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah menuliskan rasa perasaan ihsan ke atas semua benda. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kita nak bunuh, kita bunuhlah dengan cara baik. Bila kita nak sembelih hayawan, sembelih cara baik. Tajamkan pisau dan letak dia baik-baik baru kita sembelih. Apa artinya di sini para jemaah? Maka dalam kita berikhtilaf ini, iaitulah kita sangat perlu kepada ihsan. Perlu kepada akhlak bertimbang rasa dengan orang. Jangan kata dia tu berbeza, kita lantak biarnya mampu. Kita nak orang itu sendiri mempunyai perasaan bagaimana kita mendapat nikmat daripada ilmu yang kita dapat, kita juga nak beri nikmat tersebut kepada saudara-saudara kita. Maka kita kena beristihad. Tengok di sini dalam muka surat 56, syariat Islam datang untuk menjaga ad-daruriyatil khams. Syariat ini datang untuk nak menjaga keperluan asas, 5 asas. Nak jaga nyawa, jaga agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Ini dipanggil maqasidus syara', ad-daruriyatil khamsah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mempermudahkan manusia itu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi
perbezaan yang berlaku kerana berbezanya jiwa dan perasaan manusia. Jadi kita tengok kenapa sebab-sebab manusia ni berbeza. Sebab berbezanya keadaan jiwa kita, kehendak. Masing-masing ada kehendak. Kadang-kadang dia berbeza bukan sebab ilmu, tapi sebab masing-masing berebut nak jadi ketua, nak jadi bos. Itu pun berbeza juga. Kecenderungan, minat dan sebagainya, ia juga berlaku kerana berbezanya tahap keikhlasan. Saya buat kerja dengan ikhlas, tapi kalau beza sikit merah muka lari selalu. Apa ikhlas? Kata nak mencari kebenaran, tak mencuba. Tahap kebebasan jiwa manusia daripada kongkongan hawa nafsu, kekuatan untuk memisahkan diri daripada pengaruh-pengaruh luar seperti masyarakat, politik, pemerintah dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kita tengok fatwa-fatwa yang dikeluar itu ialah fatwa yang terpaksa dikeluar untuk menyenangi hati bos, hati pemimpin. Maka berlaku sedemikian. Jadi apabila manusia dikuasai oleh nafsu, tidak dikuasai oleh ilmu, maka mereka akan buat apa yang sepatutnya. Khilaf yang berlaku itu pada asalnya rahmat dan keluasan syariah, ia akan menjadi sempit dan susah apabila dimasuki oleh hawa nafsu atau mementingkan diri semata-mata, atau berlaku tanpa mengikut jalan yang dibenarkan oleh syariah. Jadi ada juga satu kumpulan hari ini, dia panggil kumpulan liberal. Kumpulan liberal ni yang terlalu menggunakan akal. Itu masalah kita. Semua dia, Quran mesti tafsir semula. Kita kata boleh tafsir ikut sesuai dengan zaman kita dalam perkara-perkara yang boleh berubah. Pasal ulama usul kata taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman. Berubahnya fatwa dengan berubahnya masa. Berlaku. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika di era fatwa dia lain. Bila dia pergi ke Mesir, berubah 22 atau 22 masalah. Pendapat dia yang qadim ditarik balik, diubah kepada pendapat yang baru. Ini sangat menarik. Sebab apa? Sebab berbeza suasana di Mesir dengan di Arab. Berlaku sedemikian. Jadi kita punya kata juga, jadi keluasan yang dibenarkan oleh syarak, yang tidak mengikut hawa nafsu semata-mata itu dibenarkan, akan berlaku perubahan. Kalau saya nak tunjuk contoh lah, ada zaman dulu orang-orang berjalan di pasar ni semuanya pakai serban, pakai tutup kepala belakang. Orang yang kena takzir, kena jatuh hukuman takzir, dibotok kepala, lepas jalan tanpa itu. Sehingga dalam kitab fiqh kata, tidak diterima saksi orang yang berjalan tidak tutup kepala di pasar. Jadi hak kita hari ni pula terbalik pula. Orang tu pakai tutup kepala pergi ke pasar tu, orang pakai tengok belakang, mari beli ikan pakai pih juga dia ni. Kalau pergi pejabat lagi berat dah, pakai pih mari pejabat. Ada setengah pejabat kena warning, jangan pakai. Terbalik. Jadi maknanya orang kalau zaman tu tak pakai pih, tak pakai tudung serban, itu dianggap aib bagi dia. Jadi banyaklah perubahan-perubahan yang berlaku. Maka berlaku tanpa mengikut jalan yang benar. Kalau berubah tu kerana maslahah, itu tidak menjadi masalah. Pada ketika itu ia akan bertukar kepada perpecahan, perbalahan dan menimbulkan huru-hara dalam kalangan ummah. Jadi manusia akan berlaku. Seorang penulis nama dia Ishaq bin Bahlul. Pak kita ni kalau Bahlul makna lain. Dalam bahasa Arab, Bahlul atau Buhlul orang cerdik. Orang cerdik. Jangan main-main. Buhlul ni orang cerdik. Dia mau kata ada cerita orang putih, zombie ke apa benda, jadi cerita hantu tu, katanya asalnya orang baik, tapi orang putih buat cerita, dia letak nama orang tu kepada watak yang buruk. Ni masalah kita. Kita yang tipu dia orang saja. Bahlul ni orang baik asalnya. Cerita dia panjang lah, cerita dia dengan Harun Rashid. Anda cerita dah tempat lain. Jadi katanya Ishaq ni menulis sebuah kitab, kemudian beliau pergi bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dia kata, ya Imam, kitab ini saya namakan kitab Al-Ikhtilaf, kitab yang berikhtilaf. Imam Ahmad kata apa? Jangan, kamu namakan kitab ini Ikhtilaf, tetapi namakan kitab ini As-Sa'ah. As-Sa'ah itu maknanya kitab yang longgar, ada keluasan, sebab dia ambil pandangan-pandangan para ulama yang ramai. Hal ini membuktikan kefahaman Imam Ahmad yang begitu mendalam. Berkata sebahagian ulama tentang para sahabat, ulama kata apa?
ittifaq para sahabat dalam suatu masalah menjadi hujah yang kuat, ikhtilaf mereka pula membawa rahmat yang sangat luas. Kalau sahabat berittifaq, hujah. Tapi kalau sahabat berikhtilaf, rahmat. Jangan kata pula, jangan kata musibah. Zaman kita ini kalau ustaz-ustaz berittifaq, rahmat. Tidak hujah dah, rahmat. Kalau ustaz berikhtilaf, bala. Apa tak balanya? Ada seorang mari lepas sembahyang Jumaat malam, pagi sembahyang, dia mari jumpa dengan anak. Dia kata, ustaz, ada masa tak saya nak luah perasaan? Saya kata, persilakan. Dia sebut nama masjid dan dia sebut nama penceramah. Dia kata, ustaz, macam mana saya nak buat? Saya boleh pergi lagi ke tidak masjid? Saya kata, kenapa tak ada pergi masjid? Ustaz ni kalau dia mengajar daripada awal sampai kira duk kutuk orang je. Kutuk orang. Sampai mereka orang ni munafik, orang ni macam-macam gelaran yang diberi. Saya kata, itu bukan majlis ilmu, itu majlis kutuk mengutuk nama dia. Awak pergi salat berjamaah, lepas tu balik. Nak balik buat apa? Buka YouTube Abu Anas, tengok tu. InsyaAllah tak ada kutukan dalam dunia ni. Ini bahaya. Jadi anak beritahu pada sahabat kita ni, kamu rakam perangai ustaz-ustaz macam ni, dibawa kepada AJK masjid supaya hentikan dia mengajar. Ini bukan soal isu tauriah, itu kuasa majlis agama, kita tidak nak campur urusan. Tapi akhlak tidak ada. Kita bawa orang masjid tak, dengan kita bagi duit minyak pada dia, untuk apa? Untuk nak mendidik masyarakat, nak memahamkan urusan agama, bukan untuk nak bagi kutuk orang. Kalau awak tak ada kerja nak mengutuk orang, duduk kedai kopi kutuk siapa gelak. Kalau tuan kedai kopi pahala keluar dah. Tak ada orang nak makan, tak ada orang nak minum teh, kedai aku mari duduk main mengutuk sini. Ini bawa masjid. Ini masalah kita, masalah yang berlaku secara realiti para jemaah sekalian. Jadi kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sesuatu yang saya tidak suka ialah apabila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berikhtilaf dalam satu masalah. Aku tak apa suka, sebab apa? Hal ini demikian kerana apabila mereka bersepakat atas suatu hukum, maka orang yang menyalahinya akan dikira sebagai yang sesat dan salah. Bila sahabat ittifaq, kalau siapa salah menyalahi, orang itu dikira menyeleweng. Sedangkan apabila mereka berikhtilaf, maka orang ramai akan mengambil pandangan daripada sahabat yang berlainan dan menjadikan hukum itu mempunyai keluasan. Tuan-tuan kalau belajar dalam sejarah dunia Islam ni, dia panggil dua aliran madrasah. Orang duduk di Mekah, di Madinah, itu di bawah pimpinan Abdullah bin Abbas. Maka madrasah dia dikenal dengan nama madrasah Ahlul Hadis. Banyak berpegang hadis. Abdullah bin Mas'ud, murid yang dihantar oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur di Iraq, telah membawa satu pemikiran yang disebut dengan nama madrasah Ahlul Ra'i. Apakah kita nak kata orang banyak menggunakan qiyas sesat? Berani kita kata Ibnu Mas'ud sesat? Sayyidina Umar yang hantar dia pergi supaya jadi gubernur. Takkanlah Umar pilih orang yang. Dan Abdullah bin Mas'ud di antara sahabat yang banyak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah pada malam bertemu dengan jin, Lailatul Jin. Subhanallah. Allah aja. Jadi kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz cukup menarik, menunjukkan bahawa bila ada pandangan itu ada keluasan. Tapi kita jangan buat macam ni. Anak-anak murid jangan lagakan guru kita dengan orang lain. Anak cukup pantang guru saya, Syekh Muhammad Mukhtar hafizahullah, dia ajar kepada kita adab. Kalau orang mari tanya dia, Syekh, apa pandangan Syekh kepada hukum yang dikeluarkan oleh ustaz fulan? Ustaz tu kata, kita kata contohlah, benda ni tak boleh. Apa pandangan Syekh? Bukan sekat dia nak jawab hukum, merah muka dia. Allah yahfazu. Merah muka. Dia kata, ya akhi, mu nak lagakan aku dengan orang tu? Subhanallah. Kalau mu nak tanya hukum, tanya je, jangan sebut nama orang. Kita hari ni pun macam tu juga. Kadang-kadang anak murid tu lambung, ustaz kata saya begini, orang ni kata begini. Kenapa? Bila kita letak contohnya di Facebook kan, hadis Nabi SAW menyebut siapa dia baca sekian-sekian, siapa dalam susah dia kata Allah ini ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ada orang pergi tulis kat bawah, inilah alaman guru kami sekian-sekian. Apa guru kami? Kita sebut itu hadis Nabi. Kenapa nak kecilkan skop? Kalau hadis Nabi yang sudah sahih diamal. Jadi alhamdulillah kita kata amal yang kita buat selama ini tepat dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah besar orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia memerlukan ilmu hisab, matematik dalam muamalat. Oleh itu, perkara ini mempunyai asas dan kaedah yang tersendiri
manusia juga memerlukan ilmu nahwu dalam membetulkan huruf dan tulisan, maka tentulah manusia memerlukan ilmu adab al-ikhtilaf di dalam urusan kita beragama dan juga dalam urusan kita berinteraksi sama-sama kita. Jadi setakat tu je yang mampu kita bawa. Banyak lagi lah bab lain nanti kita sambung dalam siri yang akan datang insya-Allah. Bab yang ketujuh, kepentingan kesatuan dan jauhi perpecahan. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Jadi tuan-tuan yang ikut program ni daripada dekat dan jauh, InsyaAllah setiap siri yang kita bawa ni ada rakaman dia dalam YouTube Abu Anas Madani, ataupun dalam Info Sunnah ni ada. Kita boleh tengok dia punya siri-siri yang lepas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.